إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد والثناء لله عز وجل والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا الله إن شئت تجعل الخزن سهلا. اللهم استر عوراتنا وآمين روعاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيت سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدته أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para tetamu Allah, seluruh ahli jabatan kuasa karya, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal semua. Pertama, kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal kerana dipertemukan pada malam yang berbahagia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama kali kita memulakan sesi kuliah kita yang saya berhasrat untuk kita mentadabbur dan kita cuba untuk mengamati beberapa perkara utama dalam pembacaan dan pengamatan kita dalam surah Yasin. Kita dah baca sama-sama dah. Kita dah baca selalu dah. Dan kita harus faham dalam kita menyantuni Al-Quran ada beberapa perkara yang terkait. Pertama, kita baca. Baca ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, merupakan sesuatu tuntutan. Perkara pertama ketika menyantuni Al-Quran ialah membaca. Membaca dengan penawaran yang besar daripada Allah Azza wa Jalla, satu huruf diberi akan 10 gandaan pahala. Bayangkan, baca. Isu kita ialah apakah kita sentiasa berada dalam situasi membaca sahaja, sedangkan usia kita sudah tidak memungkinkan kita sekadar baca, tapi lebih daripada itu yang dikehendaki seperti mana yang dituntut sebagai seorang Muslim. Sebab tu kalau kita baca satu kitab, himpunan risalah, kalau tuan-tuan rajin baca-bacalah. Dalam kitab himpunan risalah Manhaj Hidup Muslim, karangan almarhum Said Qutb. Baik. Saya memang suara slow. Suara saya memang slow. Saya tak pasti orang belakang boleh dengar ke tidak. Ada dua kemungkinan. Pertama, memang suara saya slow. Yang kedua, memang duduk jauh. Dua tak tahu mana satu. Sebabkan tak apa nak clear kan. Almarhum Said Qutb dan almarhum Abu Ala Al-Maududi. Tuan-tuan beli kitab ni. Kitab ni klasik, lama dah. Pada anak kecil lagi dah ada kitab. Pustaka Nasional. Manhaj Hidup Muslim. Dia menyebut dalam kitab itu,
adalah merupakan satu penderhakaan yang besar. Mutaakhir ini, dia mengaku dia seorang Muslim, dia mengaku dia pejuang Islam, dia mengaku orang yang itu dan ini terhadap agamanya, tetapi dia tidak memahami Al-Quran. Allah naya, kita ngaku kita hebat dah, tapi kita tak faham Quran. Allah, ini bukan untuk tuan-tuan ni, untuk saya. Sembang kemai. Untuk saya. Pertama, ketika kita layan Quran, dia ada satu istilah namanya membaca. Walaupun macam mana pun, membaca Al-Quran tetap berada di ranking yang paling atas sebagai seorang Muslim. Dia mesti layan, dia mesti santun setiap hari. Kerana Quran ini dalam secara pukal nak sebut, biarlah ia menjadi hujjatun laka wala alaika. Biarlah Quran tu jadi hujjah kepada kita. Nanti di hadapan Allah, Quran akan jadi hujah. Memang si Fulan bin si Fulan ini layan dia kat dunia, bagus, layan, rajin baca, subhanallah, pagi, petang, siang, malam. Dan seperti mana kita tahu kan, kalau tak pandai baca, tengok pun sudah pahala. Dalam himpunan tak silap anak kitab Jawami'us Shaghir, dia ada sebut ada 5 pandangan yang dikira dapat pahala. Ni tuan-tuan muqaddimah ni, belum mula lagi. Tak tahulah 40 minit ni, mana dan dah lah. Isyak, compulsory, berhenti. Jangan harus langgar. Sini ada polis, orang tangkap nanya. Pertama, dia kata, tengok yang dapat pahala. Tengok je dapat pahala. Pertama, tengok Quran. Tengok dapat pahala. Subhanallah. Sebab tu lalu nak keluar lepas subuh, lepas mana, nak baca tak sempat, berhenti tengok, keluar. Itulah 60 tahun. Tak ada, tak sempat. Yang kedua, ialah tengok Kaabah. Sebab tu, kubarul ulama', ulama' besar yang duduk Mekah, dia pun suka tengok Kaabah, lepas tu paling lain. Tengok Kaabah, paling lain. Pasal bila tengok banyak kali pahala. Yang ketiga, tengok sumur Zam-Zam. Dah tak ada lah, dah tutup dah kan. Tak ada. Dan kalau tuan-tuan pergi tengok dekat medan tawaf tu, sepak dia orang lah. Dah benda tak ada, dah tutup semua. 4, tengok wajah mak bapak ni, wajah mak bapak. Tapi syaratnya dengan penuh kasih sayang lah. Tengok bergaduh tak ada apa. Kelima, tengok wajah ulama'. Pahala. Kat Ustaz Caroy anak tak ada apa. Tapi tengok Pak Imam mungkin pahala. Anak tak ada apalah. Tengok wajah ulama'. Pahala. So, bagaimana kita santun Quran? Pertama, baca. Tak mampu nak baca, tengok. Baca dulu. InsyaAllah dapat pahala. Yang kedua ialah kita memahami tafsiran, maksud dan tafsiran Quran. Apa hal baca, tak pernah mencermati walau sikit pun makna kalimat Quran. Apa hal? Kita kena singkap paling tidak. Ulama-ulama dulu sudah melaksanakan kerja mereka menafsir Quran. Kita baca je. Tak perlu nak tafsir baru mengikut tafsiran moden lah kononnya. Dulu kan ada satu idea menafsir semula Quran. Tak payah dah. Menyelaras tafsiran itu dengan konteks semasa, ya betul. Kerana nak menafsir Quran, kita tak cukup alat. Alat tak ada, tak cukup. Alat paling besar memahami bahasa Arab tu. Faham bahasa Arab bukan faham cakap je. Memahami selok belok dan seni bahasa Arab tu. Tak cukup alat orang kita ni. Tak payah tafsir, membaca tafsir.
membaca makna dan tafsiran ayat. Cukup. Lepas tu, anda tak berhasratlah nak baca tafsir sangat kan. Kita cuba tadabbur je. Yang ketiga ialah mentadabbur ayat Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa dia tadabbur itu? Yang kita cuba berkuliah lah, cubalah ya, setiap 31 bulan depan confirm tak ada. 31 kan 28 je. Dan mana ada 31 lah. Anda ni terang khabar tuan-tuan, kalau boleh biar subuh. Sebab subuh tu daripada cemur, dia boleh pecut tanpa halangan. Speed track tu pun tak ada. Tapi maghrib ni jangan harus pecut. Orang kata gila pun dia ni, dia cepat. Dan biasanya petang ni dia nak bekerja banyak jauh. Kalau boleh subuh, kalau tak ada subuh, maknanya insya-Allah usaha ini akan diteruskan oleh Ustaz Azmi. Mentadabbur dan beramal dengan surah Yasin. Tadabbur ini ialah usaha cari makna di sebalik zahir sesuatu perkara. Tu makna tadabbur. Meneliti, menyelinap. Nak tahu hakikat sesuatu perkara, kena tadabbur lah. Dan kena ingat, tadabbur itu tak mesti seseorang itu terror bahasa Arab. Seperti mana syarat ahli tafsir tak perlu. Tuan-tuan baca makna faham. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif Lam tu masih istighraq. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Tuhan mentadbir sekalian alam. Baca, faham dah? So kita mentadabbur ayat itu maknanya pemilik alam ni milik Allah lah. Dan kalau layak bagi manusia nak puji pemilik hak owner betul lah. Jangan hak ni. Hak puji orang ni, orang Perak kata ngelembung je. Puji Tok Imam, tak baca sedap. Itu bukan puji, itu bunuh dia tu. Kita tak tahu sampai balik rumah dia punya seronok luar biasa maksimum. Daripada ikhlas langsung berbangga. So, tak selesai masalah. Itu puji membunuh namanya. Sebab itu kita mentadabbur, kita menyelinap, mengamati sesuatu makna dan inti. Dan seseorang itu wajib dia mentadabbur Quran. Wajib tu main-main. Betul Allah sebut dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir. Allah sebut lagi, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubi aqfaliha. Maka apakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka, dalam hati mereka itu kunci penutup yang halang untuk menerima ajaran Quran. Tuan-tuan, wantisatna nanti la tak asal kan. Saya lah, tuan-tuan, insya-Allah tak asal lah. Nanti di hari kiamat, bila kita semua dibangkitkan oleh Allah, tidak bergerak kaki anak Adam itu, bila dibangkit, dikembalikan roh kepada jasad, semua orang bangkit.
Berbangkit-bangkit kita untuk menghadap Allah, tak bergerak kaki anak Adam. Siapa anak Adam? Semua manusia, Islam ke dia kafir ke dia perempuan ke jatih ke tino ke, semua masuk belaka. Saya telah lah. Saya Adam, tentu anak Adam. Tuan-tuan, tak bergerak kaki anak Adam, melainkan Allah akan tanya 4 perkara. Itu yang tak lalu. Pertama, Allah akan tanya, wa an umrihi fi ma'afna, umur kamu, apa yang kamu buat. Kita ni balik 15 ke atas. Bawah tu tak apalah. Bawah tu tak masalah. 15 ke atas sampai habis. Apa kita buat? Yang kedua, Allah akan tanya ilmu kamu. Macam mana kamu gunakan? Semua orang ada kemahiran ni. Kemahiran mendengar, kemahiran menulis, kemahiran membaca, kemahiran merakam, kemahiran belakang, kemahiran tidur, kemahiran macam-macam. Kemahiran mengelat datang masjid, semua kemahiran tu. Yang ketiga, Allah tanya rezekimu, macam mana kamu peroleh revenue-mu itu, perolehanmu, dan bagaimana kamu infak. Penerimaan dan pemerolehan dan pemberian. Apa kamu buat? Rezeki kamu. 4. Wa an jasadihi, jasad kita, kekuatan kita, bagaimana kita gembling dia, kita gunakan dia. Allah ya. Habis sepanjang hidup, kalau tak ada kuliah, apakah kita tadabbur bersendirian? Apakah kita singkap seorang-seorang? Secara kolektif tengok sama-sama? Hal ini tak boleh kita kata kepada orang lain. Maka kita tilik diri sendiri. Bagaimana layanan kita dengan kalam Allah? Sendiri tanya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apakah ada kunci penghalang yang menyebabkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, manusia itu daripada menerima ajaran Quran? Apakah kamu tidak mentadabbur Quran, menyelinap, selidik maknanya? Kerana ayat Quran ini ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Mutasyabihat tu ayat-ayat yang samar-samar itu mudah serah pada Allah je, tapi banyak ayat muhkam yang boleh faham. Baca, tengok tafsir boleh faham. Tengoklah sikit-sikit disiplin diri. Macam mana kita boleh disiplin setiap maghrib mesti ada masjid kuliah? Disiplinkan diri, paling tidak baca sikit, tengok sikit. Dan selepas tadabbur, amal. Dari satu kitab Anda beli, tengok kat Saudi, tidak tadabbur dan amal. Bagus kitab. Satu Quran, satu baru. Waktu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah kita cuba baca, perhati pelan-pelan. Bagaimana kita cuba sama-sama tadabbur surah Yasin, yang kita cuba mentadabburnya dan kita cuba aplikasikan, kata orang model lah, laksana je sebenarnya, laksanakan dalam hidup.
Orang Kelantan kata koho-koho. Buat pelan-pelan. Orang Perak kata apa? Buat unte-unte. Bukan unte-unte. Buat pelan-pelan. Mana mampu. Tuan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Oleh kerana kehendak dan pilihan kita untuk membaca surah Yasin, mentadabbur dia, maka saya ada satu pandangan, satu harapan. Pertama, kalau lepas nilai malam ni tak sempat kot. Lepas ni tuan-tuan, kita buka Quran atau kita bawa tafsir. Kita semua ada tafsir kat rumah. Dia bukan tafsir satu, terjemahan satu. Kalau tafsir tu buku tafsir betul. Kalau terjemahan Quran dan terjemahan tu, itu pun alhamdulillah dah. Dia sepengetahuan ana lah, maaf ya, ana takut ana tersilap. Sepengetahuan ana, orang yang paling genius boleh menghafal sebiji-sebiji dua orang yang setahu ana. Pertama Imam Muna Asy-Syafi'i, yang kedua Imam Bukhari. Dua. Memang sebiji-sebiji dia boleh ingat. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Bukhari. Kita tak sampai tahap ajak tu kot. Jadi oleh kerana tak sampai tahap tu, kita bawa lah kitab dengan pen, jadilah. Itu. Dia baca tengok. Imam Bukhari jangan. Imam Bukhari zaman Marwan ibn Al-Hakam menjadi gubernur di Madinah. Marwan bin Al-Hakam buat kontes. Dia panggil Imam Bukhari baca sebanyak mungkin hadis. Imam Bukhari baca Imam Bukhari dah. Maaf, Abu Hurairah Imam Bukhari dah. Bukhari memang hafalan ketaf pun, tapi yang Marwan Al-Hakam ni adalah Abu Hurairah. Dia baca sebanyak mungkin. Ya Allah, ya Tuhanku. Abu Hurairah. Rupanya di hujung sana ada orang catit. Ni Marwan bin Al-Hakam nak test Abu Hurairah macam mana. Abu Hurairah dia wafat kira-kira tahun 60 Hijriah. 59-60 gitu. Abu Hurairah dia minta pada Allah supaya dia wafat jangan sampai melepasi 60 Hijriah. Dia minta pada Allah. Kerana dia kata dia tak nak menghadapi pemerintahan budak-budak. Kalau orang kata pemerintahan berbudak, dia tak nak. Lepas je Muawiyah bin Abi Sufyan, naik Yazid. Penuh dengan konflik. Ketika itu dia tak nak. Dia minta pada Allah. Tu Allah kabulkan, dia wafat sekadar 59 hingga 60 Hijriah. Abu Hurairah ketika dia baca sebanyak-banyaknya hadis, belakang tu rupanya ada pencatit. Dia tak tahu. Setahun selepas itu disuruh baca semula apa yang dibaca tahun lepas. Tak ada satu pun yang gugur. Subhanallah. Tu tak catit apa tu, baca je. Itu barakat doa Nabi. Kita pun ambil berkat dengan kuliah ni lah ya. Walaupun tak catit, tak ada apa pun, insya-Allah. Oleh kerana berkat tu, ingatlah ya. Tak banyak sikit, tak sikit banyak, begitu je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mari kita tengok sikit-sikit. Anda baca sikit. Berapa jam lah? Sosdoi. Isyak. Allah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tuan-tuan, dimulakan surah ini dengan kalimat Yasin, dengan lafaz Yasin. Untuk pengetahuan semua. Ini sekadar pengetahuan. Anak-anak sedar, tuan-tuan dah tahu semua dah.
untuk pengetahuan semua, dalam Quran perkataan Yasin dipanggil huruf muqatta'ah. Huruf yang terputus-putus. Dan huruf muqatta'ah ini ialah huruf yang ikhtilaf ulama tafsir padanya. Ada yang memberi makna dan yang paling banyak adalah menyerahkan urusan maknanya itu kepada Allah. Dan dalam Quran terdapat beberapa surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Huruf hijaiyah. Yang huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah ni diletakkan di awal surah. Anda nak sebut, mari kita tengok sikit. Yang ini pun anda pun tak ingat, kena catat juga. Anda buka Abu Hurairah. Ada surah yang dimulakan dengan satu huruf. Ada 3 surah dimulakan dengan satu huruf. Sad, Qaf, Nun. Sebab tu ketika khatib berkhutbah tak sah baca satu huruf daripada Quran atau baca Quran yang tak diketahui maknanya. Mesti baca ayat yang mafhumah, ayat yang dipahami. Baru sah khutbah. Lantak dia baca Nun, sudah. Semua tengok Nun, semua tengok belakang. Apa Nun apa? Tak faham. Atau Qaf, tak boleh. Mesti ayat mafhumah. Ataupun dia baca fawailul lil musallin, maka celakalah orang sembahyang. Daya. Mesti ayat yang difahami. Ada 3 surah yang dimulakan dengan satu huruf. Qaf, Nun dan Sad. Ada surah yang bermula dengan 2 huruf. Ada 9 semuanya. Taha, Yasin, Tasim, 3. Hamim. Hamim paling banyak. Hamim saja ada 6. 6 campur 3 jadi 9. Termasuk surah yang kita baca ini, Yasin. Dia ada terkandung 2 huruf muqatta'ah. Ada yang bermula dengan 3 huruf, ada 13 tempat. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim sahaja ada 6 surah bermula dengan Alif Lam Mim. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Jangan panggil baca Al-Imran, malu kat orang. Tak betul. Ali Imran. Surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Surah Luqman, surah As-Sajdah. Hari Jumaat itu dia bertanya, ada ke Pak Imam baca surah Sajadah? Yang bertanya pun tak betul, yang menjawab pun tak betul. Tak ada. Mana dia orang panggil surah Sajadah? Surah As-Sajdah. Sejadah tu. Surah Sajadah. Surah As-Sajdah. Alif Lam Mim 6. Alif Lam Ra 5. Surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf,
surah Al-Hijr, surah Ibrahim. Surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Al-Hijr dan surah Ibrahim. Ada yang 3 huruf juga. Ta, Sin, Mim. Surah Asy-Syu'ara dengan surah Al-Qasas. Ada 2 surah yang mula dengan 4 huruf. Alif, Lam, Mim, Ra. Iaitu surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ni biasanya kalau orang nak meninggal, orang baca surah Ar-Ra'du. Payah kan. Sana berselerat dah baca surah Ar-Ra'du. Baca kat orang yang sakit tu kan, untuk nak memudahkan roh keluar. Itu di antara kaifiatnya lah. Jangan pula baca sebelah orang rumah, nanya kawan. Benda sesama datang dengar kuliah, abang nak selesai cepat ke? Tak. Surah Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad. Itu 4 huruf. Ada yang 5 huruf. Surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad. Dan surah Syura, Asy-Syura, Ha Mim Ain Sin Qaf. Dia semua huruf hijaiyah. Dia kena sebut butir-butir. Nak tengok orang boleh sebut butir sebenarnya, tengok baca huruf muqatta'ah ni. Tok Guru Ana dulu dia ngajar tu. Dia kata kalau mu nak halau setan, kalau baca ikut sebahagian Quran dia boleh ikut. Tapi kalau baca huruf muqatta'ah dia takkan boleh ikut. Kerana kepoweran ni tu. Allahu Akbar. Maka jadilah 1 huruf sampai 5 huruf itu semua ada 29 surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Huruf putih-putih. Walaupun sebagai ahli tafsir memberi makna, contoh kepada Yasin, maknanya barangkali ya rajul, ya insan. Maka yang paling layak, kebanyakan ahli tafsir kata serah je urusan ni pada Allah. Inilah yang dinamakan i'jazul Quran. Yang ni yang kita nak tadabbur tu. Betapa Quran itu sifatnya mukjizat hak paling besar. Anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan kepada umatnya. Sehebat-hebat manusia tak akan mampu untuk buat. Walaupun mereka buat secara konsensus, kata orang sekarang lah, bergotong royong nak buat satu surah, tak akan mampu. Waktu Quran turun pada bangsa Arab, ketika bangsa Arab waktu itu memuji penyair. Ketika itu tuan-tuan, dia macam pasal lambak lokin lah agaknya kot. Wallahu alam lah. Duduk atas pentas bersyair. Waktu itu kan. Mana kita tahu, kita pun tak ada digambarkan gitu. Pasal ukas, pasal macam-macam. Bersyair menunjukkan kehebatan buah-buah bahasa. Semua nganga. Turun Quran lagi sedap pada itu. Tak kenganga semua. Melemahkan musuh untuk memahami Quran. Datang pula huruf muqatta'ah ini. Langsunglah menyebabkan manusia lemah selemah-lemahnya untuk memahami apa maksudnya. Tak faham. Yasin. Tak ada siapa yang boleh memberi satu pemahaman yang benar, ketepatan apa maksud dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok dalam matan Tahawiyah, dia ada sebut
wa annal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyati qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya wa saddaqahul mu'minuna ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati laysa bimakhluqin ka kalamil bariyati. Dia kata apa dalam matan? Dia kata, dan sesungguhnya Al-Quran itu kalam Allah, bukan kalam manusia biasa. Sebab itu anda pernah baca pernah jumpa dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia ada sebut, dia kata amat unik bagi anak Adam itu cakap banyak, kecek banyak, tapi baca Quran tak. Allah, cakap banyak. Dalam satu hari dibuat uji kaji, dibuat kajian, manusia ni bercakap 17,000 patah perkataan, tapi Quran tak baca. Allah. Tuan, ingat 8.41 Isyak kena bagi signal, awak tak sedar. Takjub betul, unik betul anak Adam ni. Cakap banyak, Quran tak baca. Sedangkan Quran itulah kalamullah yang confirm betul. Cakap kita ni ngelembung banyak pada betul. Yang paling teruk 10 cakap, 13 tak percaya, lagi teruk. Itu kalam Allah. Dan tu lagi disebut, unik sungguh anak Adam itu. Tidur sampai ke pagi, tahajud 2 rakaat pun tak buat. Tambah subuh 6.21 pula. Tak sempat sembahyang tahajud. Allah, 2 rakaat. Dan unik sungguh anak Adam itu. Setiap hari dia lalui tapi puasa tidak. Yang tuan nak terkena. Paling tidak 3 hari sebulan dia kata. Hari putih kan, 13, 14, 15. Paling tidak lah. Yang itu memang terkena atas pundak Memang niat, tapi sampai ke jabat lebur. Pahala niat je lah. Tapi ulama ta'liq tau. Yang dikatakan kita berniat dapat pahala, dapat satu pahala, itu ialah berniat untuk beramal dengan bersungguh-sungguh. Bukan sekadar niat je. Tapi berniat. Macam kita nak bangkit tahajud esok kan, kita berniat insya-Allah bangkit. Tiba-tiba handphone habis bateri. Allah, tak sedar. Langsung lebur tahajud. Jangan kata tahajud, Jumaat pun lebur. Udahlah kita imam, pula tu Allah. Lebur. Itu dapat pahala lah. Memang berniat sungguh-sungguh. Lepas tu kita lah ni pakai auto dulu. Dia ajar kita. Ulama ajar antaranya nak bangkit insya-Allah tepat. Baca 10 yang terakhir dalam suratul Kahfi kan. Surah ayat terakhir surah Kahfi insya-Allah bangkit. Insya-Allah. Tuan-tuan, sebab itu matan tersebut sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah. Dalam Quran sebut hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga ia mendengar keterangan-keterangan Allah, kalam Allah. Dan darinya nyata Allah berkata-kata tanpa diketahui kaifiatnya. Kata Allah kan laisa kamitslihi, tak tahu, tak sama dengan kalam manusia. Sebab dulu kalau tuan-tuan belajar konflik zaman Imam Ahmad ibn Hanbal berkenaan dengan nak kata Al-Quran tu makhluk ke tidak, Imam Ahmad
menyatakan Al-Quran itu makhluk kerana dia menyadar Quran itu seperti mushaf. Kalam Allah, dia bukan macam kalam manusia. Dia tak ada bila kaifiyah. Macam apa bercakap kita kan. Wa anzalahu ala rasulihi wahya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu. Itu istimewanya. Nabi itu Allah jadikan dia ummi. Supaya jangan sesiapa menyatakan bahawa Nabi itu sendiri yang reka. Itu yang kita kata tadabbur tu lemahnya manusia untuk menjadikan walau satu surah ayat. Dah tahu diri itu lemah. Dah cukup. 41 dia. Dah tahu diri itu lemah. Yang menurunkannya itu adalah Allah yang maha gagah dan bijaksana. Akur tunduk aja. Sedar di mana tempat duduk kita sebagai hamba Allah, maka kita menerima ia sebagai wahyu untuk kita laraskan dalam kehidupan kita, imma baca, imma tadabbur, wa imma amal. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah kita akan sambung pada 3 bulan lagi. Tak ingat apa yang bincang malam ni, wallahu a'lam. 3 bulan lepas tu. Insya-Allah tuan-tuan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.